pepatah Melayu kata berani kerana benar, takut kerana salah. Dalam konteks sekarang, ahli-ahli parlimen yang meminta untuk buka balik parlimen termasuklah daripada penyokong kerajaan sendiri, terutamanya daripada UMNO kan. Sebab mereka berani kerana benar. Yang takut ni tak nak ni kerana salah kod. Dan saya, adakah YB setuju bahawa kebimbangan dia lebih bertambah apabila dalam UMNO sendiri semalam dikeluarkan kenyataan bahawa terdapat 25 ahli parlimen telah buat SD, kononnya sokong ahli parlimen sembrong untuk menghadap YDPA yang di-Pertuan Agong. Adakah itu perkembangan ini akan lebih membimbangkan Mahyadin PM ke-9 ini? Kononnya UMNO sudah juga ingin menjatuhkan beliau. Apakah pandangan YB tentang perkara ini? Silakan. Ya, pada pertamanya kita kena jelas bahawa surat itu dikeluarkan. Maksud saya dikeluarkan melalui WhatsApp dan juga melalui sosial media. Kalau kita tengok surat itu nampak seperti asli lah. Dari segi kandungannya, dari segi kontennya, dari segi cop Istana Negaranya, nampak tu asli. Namun saya juga kena berhati-hati dalam perkara ini sebab laporan polis telah dibuat. Laporan polis telah dibuat oleh pasukan Hishamuddin menafikan bahawa kewujudan surat itu. Baik, maknanya dari segi face value, dari segi faktanya ialah perkara ini tidak betul lah. Surat itu tidak betul. Sudah ada laporan polis, saya ingat biar polis siasat. Namun, kalau pun betul, kalau tidak ada angin, masakan pokok bergoyang. Surat itu betul dan laporan polis ini hanyalah sekadar mungkin helah dan sebagainya. Katalah begitulah. Saya tidak tuduh, tapi katalah andaiannya begitu. Andaian. Maka jelas bahawa Mahyadin itu tidak lagi mendapat sokongan daripada ahli parlimen. Ada 25 ahli parlimen Barisan Nasional yang dengan berani menamakan Hisham itu sebagai Perdana Menteri dan meletakkan Mahyadin sebagai Majlis Penasihat bersama-sama dengan Najib dan juga Dr. Mahathir. Jadi ini jelas menunjukkan bahawa ada usaha yang terancang yang dilakukan oleh kumpulan-kumpulan Hisham ini. Kalau betul lah, nanti saya dituduh pula memfitnah dan sebagainya kan. Saya tidak mau dikatakan seperti itu. Tapi andaian itu menimbulkan satu persepsi bahawa wujud gerakan-gerakan seperti ini. Saya tahu bahawa laporan polis dibuat kan. Saya tak pastikan sama ada tidak penafian dibuat dengan tegas oleh Hishamuddin. Saya tidak tahu. Kan? Sebab kalau Hishamuddin buat report polis itu sendiri, dan saya rasa ada pemberat dia lah. Mana Hishamuddin sendiri datang ke balai, dia buat laporan. Kerana surat itu ditandatangani oleh dia. Laporan polis itu dibuat oleh pegawai dia. Jadi pada saya pegawai dia bukan pegawai dia yang buat surat itu, dia sendiri yang buat. Dan ini benda yang serius tak? Yes, ini surat dihantar terus kepada Pertuan Agong dan siap dengan senarai cadangan kabinet. For me, this is serious. Kalau saya jadi Hisham, saya sendiri akan pergi ke balai, saya sendiri akan buat laporan terus menafikan perkara ini. Tapi kalau hanya pegawai yang datang, pada saya tidak terlalu serius lah laporan polis yang dibuat. So, saya lihat walaupun ini macam YB sebut tadi, kita tak tahu kesahihan surat tersebut dan memang laporan polis dibuat. Namun, desas-lesus politik sedemikian mungkin lebih membimbangkan Perdana Menteri daripada PPBM Code. YB setuju pandangan ini atau tidak? Walaupun desas-lesus, walaupun kabar angin, tapi macam YB sebut tadi, kalau tak ada angin, tak akan pokok bergoyang kan? Dari segi tafsiran politik, dia akan mengakibatkan Perdana Menteri ke-9 ini malam-malam tidur tak lena atau tidak. Ya, pada itu saya katakan tadi bahawa dia tidak berani ke parlimen kerana bimbang. Jumlah itu tiada. Jumlah ahli parlimen yang menyokong beliau sebagai Perdana Menteri itu mungkin sudah tiada lagi sekarang. Saya yakin tidak ada lagi sekarang. Sebab itulah beliau takut untuk datang ke parlimen. Saya cabar Perdana Menteri, kalau betul berani, panggil sidang dengan segera. Maknanya kalau betul dan buat usul sokong, buat sokong pengesahan sokongan beliau di Dewan Rakyat sebagai
Baik, kalau katakan buat usaha pun, buat buat usul pun dia bimbang. Saya tak pergi sejauh itu ya. Panggil sidang parlimen sekarang saya ingat. Itu jauh lebih baik. Kalau betul beliau berani bahawa beliau itu adalah untuk membantu membela negara dan sebagainya, pada saya tidak ada sebab untuk ditangguhkan sidang ini, dilengahkan, maksudnya dilengahkan sampailah bulan 9 atau bulan 10. Sebab pada hasil undian belanjawan tahun 2021, bacaan kedua dan bacaan ketiga itu hari pada bulan Disember tahun lepas, bilangan undi menyokong belanjawan tahun ini adalah 111, yang tidak sokong 108, satu tidak hadir, Guam Musang tak hadir sebab ada 2 kerusi kosong. So bilangan ahli parlimen daripada 222 jadi 220. So sekiranya andaian bukan kita buat khabar palsu, berita palsu. Seandainya 25 ahli parlimen daripada UMNO ini sudah tidak sokong lagi Perdana Menteri Mahyadin, maka daripada 111 tolak 25. Sudah confirm lah, jauh lah tenang. Memang koyak lah habis kerajaan dia kan. Apa pandangan YB macam mana? Ya, saya setuju dengan pandangan Tan ya. Saya fikir itu juga sentimen yang cuba disampaikan oleh rakyat ya, bahawa kerajaan ini dikenali sebagai kerajaan pintu belakang. Sekarang ini diberikan amanah pintu belakang, tebuk atap dan sebagainya lah. Sekarang diberikan amanah untuk memimpin negara dan mengeluarkan negara daripada permasalahan COVID ini. Mereka dah diberikan peluang ya, dan mereka merasakan bahawa parlimen tak perlu. Sebab itu tutup ruang untuk ahli parlimen memberikan suara dan sebagainya. Mereka gunakan peluang ini untuk kononnya mengeluarkan negara daripada masalah COVID ini.